KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry. Apa khabar anda semua? Di petang yang indah ini kita akan sama-sama belajar satu subjek yang amat menarik dan Wani gemari sendiri, iaitu subjek pendidikan muzik. Tapi sebelum kita nak teruskan dengan subjek kita hari ini, Wani nak pesanlah kepada anda semua yang berada di rumah ataupun yang sedang menyaksikan ini untuk sentiasalah patuhi SOP yang telah ditetapkan untuk sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan kalau anda tidak ada keperluan penting, jangan keluar rumah dan sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19 ini. Alright? Okey, untuk hari ini seperti Wani janjikan kita akan belajar subjek pendidikan muzik. Ni khusus kepada mereka yang mungkin nak sambung pengajian mereka dalam bidang muzik, nak jadi komposer lagu ke, nak jadi penyanyi ke, nak jadi pemain muzik. Semuanya dalam subjek ini. Tapi kalau nak tahu apa yang akan kita fokuskan, mari kita saksikan dulu siapa guru kita untuk hari ini. Okey, merupakan guru cemerlang pendidikan muzik dari tahun 2009 hingga 2017 ya cikgu. Ya. Selamat datang kita ucapkan kepada Cikgu Wan. Assalamualaikum Cikgu Wan Mazni. Apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik. Sehat ya cikgu? Sehat. Wani apa khabar? Saya baik alhamdulillah, macam inilah cikgu, sehat sentiasa. Okey, selamat datang kita ucapkan ke studio Road to Success hari ini dan ini merupakan kali pertama ya kita bersua cikgu. Ya, betul. Dan untuk subjek pendidikan muzik, mungkin mereka yang di rumah nak tahulah, pendidikan muzik itu sendiri sangat luas dia punya bidang ni itu. Tapi apa topik yang cikgu telah pilih untuk hari ini? Okey, hari ini kita akan bercakap berkenaan terminologi muzik. Salah satu topik yang penting juga untuk persediaan menghadapi peperiksaan SPM. Kena juga kuasai. Nak tak nak mesti juga tahu topik ni. Terminologi. Mungkin ada term yang lebih senang untuk mereka yang mungkin tak faham apa maksud terminologi tu cikgu. Kita tengok sekejap lagi. Tu dia cikgu tak nak bagi tahu sekarang, cikgu nak bagi tahu kejap lagi. Tapi semestinya ia satu subjek yang agak menarik ya dan topik terminologi itu. Dan sekarang ini kita nak dengarkan dululah pandangan calon SPM mengenai subjek pendidikan muzik. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM. Pada pendapat saya, mempelajari muzik sebenarnya bukanlah sukar jika kita mempunyai minat yang mendalam tentang muzik. Dalam muzik, kita juga dapat mempelajari tempo, dinamik, tanda isyarat untuk arahan persembahan sesuatu karya muzik. Kita juga dapat melibatkan diri dengan persembahan dari peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pandangan saya terhadap terminologi dan simbol muzik adalah ianya sangat membantu untuk pemuzik dan konduktor untuk memainkan lagu mengikut ekspresi yang dikehendaki oleh komposer. Pada pandangan saya, topik terminologi muzik merupakan salah satu topik yang sering menerangkan tentang simbol dan istilah yang terdapat di dalam sesebuah skor. Antara 3 perkara yang sering dinyatakan di dalam sesebuah skor ialah dinamik, tempo dan juga arahan persembahan. Didik TV KPM. Itu dia kita nak dengarkan. Mereka merupakan orang kata pelapis negara dalam bidang muzik ni. Jadi cikgu nak tanya jugalah, apa sebenarnya objektif pembelajaran kita hari ini? Mengapa pentingnya untuk belajar pendidikan muzik atau lebih khususnya terminologi muzik? Itulah seperti yang dicakap di awal, terminologi muzik ni adalah salah satu topik selain daripada kita ada di bawah notasi muzik. Okey, nak tahu
Sebenarnya terminologi muzik ni tentang kalau kita dapat satu skor muzik, dia memberi arahan kepada kita bagaimana sesuatu skor muzik itu nak dimainkan. Bagaimana yang hasrat pencipta atau pengubah lagu nak sampaikan. Jadi kita kena tahu terminologi muzik. Itu dia. Itu dia daripada skor yang diberikan. Instrumennya tak kisahlah jenis apa. Yang penting ada skor. Tak kira nyanyian ke atau pemain muzik ke. Okey, itu dia. Nampaknya Wani sendiri pun tak sabar untuk kita mendalami lagi subjek hari ini. Dan anda yang di rumah pun kalau tak tahu, nak sangat tahu apa yang ingin kita pelajari hari ini, dan janganlah ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Cara-cara membasuh tangan dengan betul. Tuangkan sabun di telapak tangan dan gosok keseluruhan tangan anda. Ikuti langkah seperti ini selama sekurang-kurangnya 30 saat ke 1 minit. Kemudian, bilas sabun dengan air sehingga bersih dan gunakan siku anda untuk menutup paip air. Gunakan kertas tisu yang tersedia untuk keringkan tangan dan gunakan tisu yang sama untuk membuka pintu bilik air. Jangan lupa untuk membuang tisu yang terpakai dan selamat mencuba. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry untuk subjek pendidikan muzik hari ini. Jadi Cikgu Wan, hari ini kita bukan saja berdua di studio kerana kita akan sama-sama memanggil 6 orang pelajar ataupun ada 6 orang pelajar dari SMK Bandar Baru Sentul Kuala Lumpur yang akan bersama dengan kita hari ini. Jom tanpa melengahkan masa, mari kita persilakan semua pelajar untuk hari ini. Mana mereka semua ni? Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Baik. Tu dia bersemangat semua hari di petang hari ini, dan kerana anda sangat semangat, jadi Kak Wani nak minta anda untuk perkenalkanlah nama, bagi tahu nama dan juga cita-cita anda. Kita mulakan dari Khairul. Silakan. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Khairul Danik Jan bin Khairul Jizam. Saya dari sekolah SMK Bandar Baru Sentul Kuala Lumpur. Cita-cita saya nak jadi pemain muzik, piano. Nak jadi pemain muzik. Okey Khairul, seterusnya kita nak tanya Aini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aini Razida binti Rudiansyah. Cita-cita saya nak jadi cikgu muzik. Cikgu muzik, adakah cikgu gitar? Kerana banyak gitar di belakang itu. Okey, nampaknya dia nak jadi cikgu muzik lah. Boleh lah ajar apa-apa, yang penting cikgu muzik. Okey, seterusnya kita nak tanya Siti Ulfa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Ulfa binti Wan Rizal dari sekolah SMK Bandar Baru Sentul. Cita-cita saya sama macam Aini, nak jadi cikgu muzik. Cikgu muzik. Okey, baik Aini. Baik Siti Ulfa, maafkan saya. Seterusnya kita ada Hazim. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azim bin Muhammad dari sekolah SMK Bandar Baru Sentul. Dan cita-cita saya ingin jadi seorang pemuzik. Pemuzik. Okey, baik Hazim. Kita nak tanya Fakrul pula. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Fakrul Fahmi bin Lokman, pelajar muzik tingkatan 5 SMK Bandar Baru Sentul. Cita-cita saya nak jadi guru muzik juga. Guru muzik. Okey, baik. Kita nak tanya pelajar terakhir, Ain. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Natasha binti Muhammad Zani. Saya pelajar SMK Bandar Baru Sentul. Cita saya ingin menjadi guru muzik juga. Okey, rata-rata mereka nak menjadi guru muzik ni. Nak ikut jejak Cikgu Wan ni, Cikgu. Jadi sama-samalah kita doakan mereka. Dan sekarang ini, kalau anda di atas talian sudah bersedia, sila tunjukkan saya thumbs up sebegini. Nak tunjukkan yang anda dah bersedia dan bersemangat untuk subjek kita hari ini. Jadi cikgu, kalau cikgu dah bersedia, anda di rumah dah tak sabar nak belajar pendidikan muzik, mari kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, kita akan teruskan. Akan pelajari satu lagi topik yang penting dalam persediaan menghadapi peperiksaan SPM. Tetapi sehingga tajuk tingkatan 4 sahaja, kita akan belajar berkenaan
Okey. So ini nama cikgu terpaksalah iklan sikit gambar sebab di belakang mas. Ya. Okey. Oh sebelum tu hai semua. Kan best kalau Google Meet semua nampak muka. Ni nampak suara je. Apalah. Sebab dah petang cikgu. Kalau petang semua dah bersedia dah ni. Okey. So, hari ni kita akan belajar berkenaan dengan terminologi muzik. Dan di mana kita akan belajar pecahan di dalamnya, ada apa sebenarnya terminologi muzik ni, dan kita juga akan didedahkan dengan soalan-soalan contoh terminologi muzik. Alamak, Ain, baca Ain. Ain. Asyik suara cikgu aja. Okey, apa dia terminologi muzik ni? Tak nampak apa. Oh, tak apa. Apa panggilan tadi? Oh, okey. Terminologi muzik. Okey, Ain dah nampak Ain? Okey, dah nampak dah? Nampak. Okey. Terminologi muzik dalam ciri musikal yang ditulis pada skor sesuatu lagu yang akan mempengaruhi sesuatu persembahan vokal atau instrumental. Ciri musikal ini ialah terminologi simbol, dinamik, dinamik, tempo dan arahan persembahan. Okey, inilah maksudnya terminologi muzik. So, ada apakah komponen dalam terminologi muzik sebenarnya berdasarkan slide yang ditunjuk yang pertama ni? Ada berapa? Komponen. 3. So, kita ada 3 iaitu dinamik, tempo dan arahan persembahan. So, kita tengok secara detail apakah sebenarnya yang dimaksudkan. Okey, inilah dinamik. Dinamik ni berkenaan dengan terminologi. Oh, thank you Ain, lupa cakap. Terima kasih Ain. Terminologi atau simbol yang berkaitan dengan bunyi kuat atau lembut. So kalau kita nak tahu sesuatu minta maaf gangguan. Okey, sesuatu muzik tu perlu dimain kuat atau lembut. Okey, kita kena faham tentang dinamik. So, ni dia dinamik, biasanya ditulis di bawah lah. Di bawah sesuatu skor. Ini maksudnya kita kena main dengan sederhana, kuat. Okey. So, inilah dia perkara yang perlu pelajar kuasai dan perlu hafal nak tak nak sebagai persediaan menghadapi peperiksaan. Mesti tahu semua term-term yang ditulis di depan ni. Okey. Kita ada piano, forte dan sebagainya. Kat sini, cikgu nak beri penerangan. Okey, sekejap. Alright. Terminologi maksudnya nama dia lah, istilah dia. So, ini dia simbol dia dan ini maksud dia. So, apa yang nak diberi penekanan di sini, sekiranya, contoh ini semua dinamik ya, nak main kuat atau lembut, tahap dia. Dia beri tahap dia. Okey, katakanlah cikgu tanya soalan, apakah maksud PP? Siapa boleh jawab? Apakah maksud PP? Katakanlah soalan tanya, apakah maksud PP? Dia bagi satu simbol PP. Yes, Azim? Sangat lembut. Oh, very good, sangat lembut. Kalau berikan simbol bagi kuat. Sangat lembut. Bagi simbol-simbol Simbol sangat untuk kuat. sangat kuat. Sangat kuat. Ya? Ya, Ani? Kalau sangat kuat? FF. So, ini yang perlu pelajar tahu. Iaitu simbol. Kalau soalan tanya berkenaan simbol, ini jawapan yang diperlukan. Sekiranya soalan tanya berkenaan maksud, ini jawapan yang diperlukan. So, perlu bezakan antara soalan tu tanya Simbol. nama ke, istilah ke, simbol ke, ataupun maksud dia. Ini perlu jelas ya. Okay, next. Okey, itu dia untuk dinamik. Alright, ni dinamik ni dia punya tahap daripada suara berbisik sampailah suara menjerit. Ini dia punya kekuatan dia. Kalau nak susun, kalau dia bagi cabaran untuk susun balik tahap lembut ke kuat, inilah dia punya susunan dia. Okey, ni tips ya. Yang kedua, penulisan. So dalam tajuk dinamik ni mesti calon tahu kat mana nak tulis simbol dinamik. Tak boleh sebarang tulis. Tak nak tulis kat atas ke, nak tulis kat tepi ke, di awal lagu ke. Kena tengok kat mana nak dilembutkan sesuatu not. Kena tulis berada dekat bawah. Dekat sini
dekat soalan ciptaan biasanya. Ini kena ada pengetahuan. Tahu kat mana nak tulis. Ini kelemahan calon yang perlu tahu. Kemudian kena beza. Satu lagi, dalam soalan analisa skor. Okey, berkenaan terminologi muzik, pelajar selalu ni tertukar. Kuat lembut ni berkenaan apa? Siapa tahu? Kalau term kuat lembut ni berkenaan apa? Ya, ini. Dynamic. Dynamic. Kalau cepat, lambat, katak, kuda, apa dia? Itu berkenaan apa? Yes, Ain? Itu berkenaan apa? Tempo. Itulah berkenaan tempo. Jangan pula kalau soalan tanya tempo, pergi cakap perkataan kuat atau lembut. Lembut tempo dia. Kuat tempo dia. Itu bukan jawapannya. So kena faham, betul-betul faham ya dia punya beza dia perkataan. Mengapa cikgu cakap ni? Sebab pengalaman cikgu selalu pelajar buat salah di bahagian ini. Tertukar. Bukan pelajar tak tahu, tetapi careless mistake, cikgu. Wani, careless. Okey, seterusnya cikgu tak larat nak baca. Fakrul, nak dengar suara Fakrul. Lama tak dengar suara Fakrul. Cikgu rindu Fakrul. Okey, Fakrul silakan. Diorang ni tersasar mama tadi. Sorry. Okey, terus Fakrul. Terminologi atau simbol untuk menunjukkan kelajuan cepat atau laju atau lambat atau perlahan dalam skor lagu. We have tempo tadi kan? Okey, kita pergi kepada ni. Okey. Tempo. Tempo. Okey, tempo. Apa dia? Sekali lagi. Fakrul. Apa dia tempo? Terminologi atau simbol untuk menunjukkan kelajuan cepat atau laju, lambat atau perlahan dalam skor lagu. Okey, ini adalah ayat ataupun perkataan yang sama erti. So jangan terperanjat. Ada orang guna laju, ada orang guna perlahan dan sebagainya. Tapi dia di bawah tempo. Kalau bercerita pasal tempo, mesti tahu term dia yang itu. Sorry semua. Ya. Okey. Dan tempo kat mana nak tulis tempo? Adakah sama tempat penulisan dia seperti dynamic tadi? Di bawah note yang tertentu? So kat mana? Ilan? Dan? Dekat mana nak tulis tempo? Dekat atas. Biasanya kita tulis kat atas. Okey, inilah dia tempo-tempo yang pelajar kena kuasai. So, untuk tempo kita tak ada simbol. Biasanya yang nama terminologi atau istilah tu dia akan kekal di permulaan lagu dan yang kita kena tahu cumalah maksud dia. Okey, maksud dia. Mungkin soalan tanya, apakah maksud? Okey, katakanlah moderator. Apa maksud moderator? Okey, apa maksud moderator? Okey, Itlan, apa maksud moderator? Siapa tahu? Apa maksud moderator? Sederhana. Sederhana. Kalau tempo apa yang laju? Itu maksudnya dia nak nama. Yes, Okey, Aini. Yes? Allegro. Allegro. So, kena faham kat situ. Dia punya istilah dia dan juga maksud dia. Okay, terusnya. Okey, ini ialah arahan persembahan. Arahan persembahan ni, satunya berkenaan laju cepat, satu berkenaan kena lembut ke kena kuat. Satu lagi, bila kita dapat skor, kita nak main macam mana skor ni? Nak ulang ke? Nak ada bahagian tambahan. Jadi ini yang dimaksudkan dengan arahan persembahan, iaitu terminologi dan simbol yang digunakan untuk maksud tertentu. Okey. So ini dia. Contohnya dalam muzik ni lah kita ada simbol. Simbol apa kat sini yang ada ya, Ufa? Ufa dah belajar tingkatan 1 hingga 3. Simbol apa yang ada pada skor yang diberi di depan ni? Ada tanda ulangan. Ulangan, betul. Tanda ulangan. Ini ialah simbol. Dia kuat. Dia laju ke cepat? Tak kan? Dia, adakah kita lembut kuat? Tak kan? Dia ada arahan nak main macam mana sesuatu lagu. Itu kena bezakan. Dalam terminologi ni ada bahagian tu. Okey, sekali lagi. Okey, ada lagi? Ada apa lagi? Selepas pengulangan itu ada apa, Ulfa? Lepas pengulangan ada apa lagi, Fa? Depannya tu apa tu? Ada okey, so siapa? Garis penamat. Okey, ada garisan penamat lagi. Ain? Fakrul? Siapa lagi nak tambah? Ada lagi tak? Ada lagi ke di situ? Arahan persembahan lain? Okey. House. Ada lagi? Sekali lagi Aini? Ya, kita ada apa? First house dengan second house. Okey, first house dengan second house dengan lali juga sebagai akhiran 1 atau akhiran 2.
So, itu ialah arah persembahan. Apa dia maksud dia? Okey, Azim bacakan apa maksudnya. Kita kena main apa? Macam mana skor ni? Azim, sila baca. Saya tak nampak sekejap. Okey, tak nampak. Yang mana ya? Okey ni, macam mana kita nak main skor ni? Berdasarkan tanda isyarat yang telah diberi. Terminologi dan simbol digunakan untuk maksud tertentu dalam skor lagu. Maksudnya macam mana nak main ni? Macam mana nak main? Cara main dia main sehingga tanda ulangan. Okey, wait. Kita mula-mula kita akan main sampai tanda ulangan. Ini tanda isyarat yang menyebabkan kita faham itu yang dimaksudkan. Kita kena main sampai tanda ulangan. Lepas tu apa jadi? Lepas tu apa jadi? Kita ulang kemudian dia. ulang kita ulang balik daripada mula. Lepas tu bagaimana? Kemudian main hingga kita lompat main ke akhiran kedua. Okey, sampai sini, sampai bar 1, bar 2, kita terus lompat ke akhiran dua. Itu pentingnya isyarat, tanda isyarat ataupun arahan persembahan. Itu yang dimaksudkan arahan persembahan. So arahan persembahan yang pelajar perlu tahu setakat ini sampai ke tempat ni, inilah dia. Tanda ulang, tanda penamat, tanda flat, sharp, natural. So Wani pernah dengar kan, Wani berkecimpung dalam bidang nyanyian. Kita ada suara you flat lah, suara you sharp lah. Betul. Inilah tanda dia lah. Tanda apa tu menunjukkan dia sharp ke flat. Kita pernah dengar kan? Betul cikgu, selalu didengari. Ya, kalau sharp tu apa yang Wani tahu? Kalau sharp tu dia macam note dia terpergi lebih daripada note yang asal. Yes, kakak tahu. Mesti adik-adik tahu. Ya, sebab saya sebelum menyanyi pun saya main muzik dulu. Saya main alatan piano. So saya kena belajar semua ni juga. Tahulah benda-benda ni. So ini kira saya ulang kaji lah cikgu. Saya bersama dengan mereka. Okey cikgu, jadi kita dah sama-sama tengok ada 3 konsep penting di situ. Itu dinamik, tempo dan arahan persembahan. Jadi lepas ni ada banyak lagi yang kita ingin tengok sama-sama bersama dengan Cikgu Wan. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Wan Mazni selaku Guru Pendidikan Muzik dan 6 murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul Kuala Lumpur dalam subjek Pendidikan Muzik. Tadi kita dah sama-sama belajar 3 komponen penting iaitu dinamik, tempo dan arah persembahan. Jadi sekarang Cikgu kita nak teruskan dengan apa Cikgu? Apa kata kita dengar? Lama dah cikgu tak dengar pelajar-pelajar cikgu ni menyanyi. Siapa nak volunteer kat sini? Okey. Dengan dinamik yang cantik, legato, suara yang merdu. Okey. Dengan ekspresi yang baik. Boleh seorang nyanyi satu lagu? Cikgu nak pilih siapa? Aini, lama cikgu tak dengar suara Aini. Boleh Aini nyanyi petang ni? Boleh. Dengan confidentnya. Silakan Aini. Aini nak nyanyi lagu apa? Saya nak nyanyi lagu Kak Wani. Alamak. Lagu apa tu? Okey, silakan. Dengan dinamik yang baik. Okey. Berdegup-degup jantung lari sampai menggigil setiap jari jemari. Aduh terasa sakit perut ini. Mengapa kamu harus ada di sini? Oh jangan kau datang menghampiri diriku. Jangan buatku rasa malu. Aku tak mau. Okey, thank you. Tak mau. Saya rasa terharu. Berapa Wani nak bagi kalau per 10 dengan ekspresi dia, dengan dinamik dia? Ada kalau per 10 saya bagi 10 per 10. Ya ke? Ya, 10 per 10 sebab mesti untuk Wani. Tak adalah cikgu. Sebab apa? Saya bagi 10 sebab masa saya umur 15 tahun menyanyikan lagu single saya Jangan-Jangan ni, memang macam itulah saya menyanyi. Oh, iya ke? Memang reaction dan ekspresi itu kena dengan lirik yang telah ditulis itu. Betul. Itulah yang dimaksudkan dengan terminologi muzik ni. Kita kena menyanyikan dengan arahan hasrat pencipta lagu tu nak nyanyikan lagu dia
dia macam mana. Betul. Ada dinamik perlahan ke, kuat ke. Itulah dimaksudkan dengan ekspresi. Okey, kita teruskan. Habislah ini lepas ni, habislah Kak Wani dah tak menyanyi dah. Jangan macam tu. Okey, tadi kita sambung balik berkenaan dengan arahan persembahan. Tadi kita cuma tengok arahan persembahan di tingkatan 1. Kita belajar ini dia tanda ulang, tanda penamat. Kita ada flat sharp yang kita dah beritahu tadi. Di tingkatan 2 ni nak refresh balik apa yang semua kena tahu sehingga kini. Tingkatan 4 ya untuk waktu menjawab soalan SPM nanti. Okay, kita ada finale, kita ada accent, kita ada tie, slur. Okey, kat sini nak beri penekanan bukan saja tahu itu tahu accent, itu tahu tie, slur. Kita juga kena tahu kedudukan, cara penulisan sebab ada juga soalan yang tanya penulisan. So kena juga berhati-hati di situ. Okey, ini ialah tingkatan 3 rasanya. Okey, pelajar kena tahu apa dia dah kapur. Dah kapur apa? Siapa tahu? Dah kapur. DC itu apa? Okey, apa dia Fakrul? Orang ulang dari mula. Ulang dari mula. Okey, nak cek balik ya. Sama juga, dia mesti setiap simbol tu, setiap istilah tu mesti tahu simbol dia macam mana dan tahu maksud dia macam mana. Katakanlah soalan tanya, apakah simbol koda? Koda. Hazim. Ya, Hazim. Dia ada bentuk bulat, kemudian ada bentuk tambah kat dalam bulat. Okey, maknanya bulat tambah macam itulah bentuk. Mana buku mana? Tulis-tulis sini simbol. Okey. Itu kalau soalan tanya berkenaan dengan simbol. Kalau soalan tanya, apakah maksud koda? Okey, siapa boleh jawab? Soalan tanya benda yang sama tapi tanya maksud. Ain boleh cuba Ain? Boleh jawab? Apa? Ya, Ain? Bahagian tambahan dalam suatu lagu atau penutup lagu. Okey, bahagian tambahan dan sesuatu atau bentuk. So, jawapan dia sangatlah berbeza. Maksud dan simbol. So, yang ini pelajar kena berhati-hati waktu menjawab. Nanti kita tengok dekat soalan. So, kena tahu kenapa si soalan tu nak nama ke, nak istilah dia ke, nak simbol dia ke, atau nak maksud dia. So, kena hati-hati di jalan raya. Tak adalah. Okey. Alright, seterusnya di tingkatan 4 kita jumpa pula ni. Kita ada akhiran 1, akhiran 2, tanda frasa, legato, staccato. Inilah dia punya simbol-simbol dia dan inilah dia punya maksud-maksud dia. Rasanya dah beritahu tentang dalam terminologi ni kita ada 3. Apa dia? Siapa masih ingat? Ada 3 komponen yang kita kena mahir. Apa dia? Dynamic, tempo dan arahan persembahan. Okey, setakat ni ada soalan sebelum kita pergi pada next soalan. Okey, ada soalan sebelum cikgu tanya. Okey, Azim ada. Azim, cikgu, macam mana kita nak bezakan legato, frasa dan juga style dan slur? Macam mana nak bezakan? Mengapa tanya? Nak kenakan cikgu ya? Tak adalah. Okey. Hazim, Hazim ni tanya, apa bezanya slur, legato dengan frasa? Nampak tak dia punya simbol dia lebih kurang sama je. Dia punya ada garisan bengkok tu kan? Betul. Okey. Slur ni melibatkan 2 not ataupun 3 yang tak sama, yang mempunyai garisan lengkuk tu, sama ada ke atas, kat bawah. Ini berkenaan dengan 2 dimainkan secara tak putus, 2 ke 3 not. Okey, inilah simbol, menunjukkan simbol. Slur, simbol lekuk tu, tu simbol. Tetapi legato, macam mana kita nak main yang campur putus tu? Legato dengan merdu, dengan kemas, kena main lancar, licin. Itulah artikulasi kalau dalam muzik, kena main dengan lancar. Kemudian apa dia frasa ni? Kalau menyanyi, kat mana nak tarik nafas? Kita menyanyi direct je. Mesti ada frasa-frasa yang kita kena tarik nafas. Biru muka nanti cikgu. Kalau nyanyi je biru muka nanti cikgu. Birulah muka habis-habisan. So kita kena berhenti seketika kan? So biasanya satu ayat yang lengkap ataupun ni, itulah frasa. Dia lebih. Yang biasanya ini 2 bar ataupun 2 melibatkan not yang sedikit. Sebenarnya slur ialah berkenaan dengan simbol. Simbol bengkok tu, ada atas ke bawah, melibatkan 2 not yang tak sama. Uh-huh. Legato pula cara nak nyanyi macam mana? Ya. Nak nyanyi dia macam mana?
Okey, legato. Dengan smooth. Dengan apa dia dikatakan sini, lancar atau licin. Rasa ialah satu macam bercakap lah di mana kita kena berhenti. Panjang pula tangan cikgu di situ. Okey, menjawab soalan Hazim. Harap kamu pun semangat. Okey. Setakat ni okey? Setakat ni okey semua? Alright. Okey, kita terus. Kita pergi pada soalan yang sebenar. Soalan yang pertama. Okey, ini adalah bentuk soalan yang pertama. Sangat straightforward. Soalan yang jenis senang. Kalau hafal, okey, dah bagi jawapan pula. Okey. Tak apa, mereka tak nampak cikgu. Oh, tak nampak? Bagus. Tak nampak. Okey, kita ada 5 soalan. So, daripada atas sampai bawah, kecuali Ain, kita sambung balik. Okey, apakah soalan nama ni? Dia tanya tentang apa agaknya? Nama. Adakah dia tanya pasal kena letak simbol-simbol tertentu, tentang maksud tertentu? Kena letak apa ni? Kalau nama ni, kita kena cakap pasal apa? Apakah nama simbol tu? Nama ni kita kena tahu tentang terminologi dia ataupun istilah dia. Okey, kalau yang pertama ni Aziz, apa jawapan dia? Jawapan dia cut time. Cut time. Okey, ini ia berada dalam meter tetapi dia dimasukkan dalam terminologi juga sebab cara penulisan dan sebagainya. Yang kedua, Ain ni. Apa dia yang kedua tu? 2 not tak sama tapi ada lengkok. Jawapan dia slur. Oh, tak selengah tak adalah. Slur. Slur. So, inilah slur. Yang ketiga? Yang ketiga, iklan. Iklan. Oh, dah bagi jawapan pula. Accent. Okay. Accent. Ataupun, apa dia? Apa dia tadi Lan cakap? Accent. Okey, ataupun tekanan kat sini. Okey, accent. Okey, yang keempat? Sorry, accent je. Yang keempat, Ulfa. Yang keempat, Ulfa? Yang keempat, okay, 2 not dia sama. Dia sama, beza dia sama. Nampak tak? Dia sama dengan not sebelah. Ini dikenali sebagai tie. Tie, okey. Okey, betul. Seterusnya yang terakhir sekali ada mata. Ain sekali. Okey, Ain, silakan. Fermata. Fermata. Okey. So itu straightforward. Ya, soalan yang kalau tahu dia punya simbol terus boleh jawab dia punya istilah atau terminologi. So kita next kita tengok bentuk soalan kedua. Okey, dia ada 2. Satu nama yang kita dah belajar pada yang slot yang pertama tadi. Yang kedua ialah makna. Okey, kita pergi pada apakah kita, nama bagi simbol yang diberi. Untuk nombor 1. Nombor 1. Tu simbol apa tu? Apa nama dia? Apa tu Fakrul? Okey, jawab je. Okey Fakrul? Sekno. Okey, sekno. Okey, seterusnya? Aini? Ya? Ain? Koda. Okey, koda. Okey, ini soalan ni maksudnya nama kalau kita tahu simbol terus boleh jawab jawapan dia. Okey. Tapi boleh tak jawab soalan nombor 2? Jawapan dia ialah bahagian tambahan dalam sesuatu lagu. Betul atau salah? Sebab itu jawapan untuk maksud. Dia nak nama. So, kena hati-hati, kena alert. Jangan excited sangat. Wah, senangnya soalan ni. Ataupun soalan nombor 1 tu, jawapan dia tanda sekno. Betul atau salah jawapan dia? Tanda sekno ialah maksud. Kalau tengok betul-betul dekat dia punya ni yang dan tunjuk di awal tadi. Okey, Fumata. Okey, next. Kalau makna. Okey. Dah tunjuk kat situ DC maksud yang ulan daripada awal. Daripada awal. Okey. DC ni perkataan panjang dia apa? Istilah, terminologi dia. DC. Ini ialah simbol. Dia bagi simbol, dia tanya istilah. Dia sebenarnya untuk nama apa? Yes, Azim? Okey, Azim. Dalkoda. Dalkoda? Are you sure? Ya, Ani? Aini nak bantu? Dia mesti seronok sangat sampai tersasul. Ya, siapa nak bantu? Dah kapur. Dah kapur. Tengok balik nota ya, Azim. Okey, tahulah Azim nak buat lawak ya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya yang ini soalan yang sedikit advance yang dimaksudkan tadi. Kena tahu lukis kat mana. Ya, soalan yang berbentuk lukis. Okey. Pertama dikata lukiskan tanda isyarat berikut dalam kotak yang disediakan. Okey, fermata. Macam mana kita nak lukis fermata? Okey, siapa boleh bagi tahu? Bagi tahu rupa dia macam mana? Dah ada kertas dengan buku kat situ.
Kalau ada kertas lebih bagus. Pemata. Kalau ada kertas lebih elok. Lepas tu kalau ada jawapan tunjuk di skrin anda. Okey. Azim betul. Azim betul. Okey, sorry. Idlan. Idlan pun betul. Okey, pemata. Okey, sini cikgu nak beritahu. Cara penulisan pemata boleh mana-mana. Mengikut kepala not yang berada lah. Kalau kat atas, kalau kat bawah, sorry. Alright. Boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, biasalah. Tak ada cabaran dalam hidup, tak best. Begitulah cikgu, teknologi sekarang. Kita mesti selalu positif. Pemata. Jadi jawapan mereka betul ke salah cikgu? Betul, pemata. Ini simbol dia. Kalau dekat note itulah. Okey. Tekanan, aksen. Macam mana simbol dia? Okey. Tekanan. Siapa dah siap? Azim, pantas. Mana Azim? Fakrul. Okey. Betul. Betul. Idlan betul. Aini pun betul. Betul ya. Wah, ni boleh cekkan untuk cikgu. Ya, boleh cikgu. Ain dengan Ulfa. Ain dengan Ulfa. Ulfa. Nak kena ni, mengapa lambat sangat ni? Nak kena lukisan dia cantik dulu cikgu nak masuk TV ni cikgu. Oh, ya ke? Lukisan kena cantik. Kat sekolah biasa je. Biasalah tu cikgu. Okey, Ulfa. Okey, Ulfa. Okey, Ulfa. Ulfa dengan Ain dah? Okey, Ain dah. Okey, tak apa. Okey. Kita teruskan. Kita pergi pada macam mana nak lukis koda? Koda ni tadi Hazim ada sebut awal-awal. Macam mana koda tu rupanya, ya? Okey, siapa dah siap tunjuk di depan kamera? Okey, koda tulis C. Betul ke tu Azim? Cikgu mana pula ajar ni? Cikgu tak pernah ajar. Macam mana nak lukis tu? Macam mana, Zim? Aini? Betul ke tu Aini? Kenapa Kak Wani nampak macam satu titik bulat di situ? Okey, kau ya ke Wani? Okey, Ain betul. Okey, betul. Okey. Idlan macam dah lukis kompas dah dekat situ. Ya ke? Kompas? Okey. So, nak ingatkan sekali lagi, kalau aksen dalam penulisan, terutamanya dalam ciptaan kan, kita kena tahu juga betul soalan analisa skor, dia akan tanya, tuliskan tanda aksen pada not tertentu. So, yang cikgu bagi tips kat situ, apa yang pentingnya, bukan kerjasama, tak adalah. Apa yang pentingnya, ikut kepala not. Kat situ, kalau dia berada kat atas, maknanya kita letak aksen dekat kepala not. Nampak tak kat situ? Sorry. Memang hidup dengan cabaran. Alright, tak apa. Letak di kepala not. Okey, tak di kepala not tu. Bukan semuanya letak di atas. Sebab apa? Kalau segi logiknya, kalau kita nak bermain, senang. Kita kan tengok not. Kalau kita letakkan jauh, aksen tu, terbelijak biji mata nak tengok dia punya kesan tanda isyarat lagi. Nak tengok not lagi. So, kita dekatkan dengan not dia. Sebab itulah dekat. So, ni tanda koda. Okey, ni maksud. Yang ni kena berhati-hati. Kena hafal sikit. Okey, apa maksud? Dari segi maksud, okey, dah tengok tadi. Maksud staccato. Apa itu staccato? Ya, staccato. Yes, Ain. Ramai nak jawab ni. Ya ke? Cuba Ain. Putus-putus. Kita kena main yang putus-putus kan. Cuba bezakan not biasa dengan main putus-putus. Katakanlah 4 crochet. Biasa. Biasa mana biasa? La. Kalau putus-putus? Bunyinya macam bunyinya mana? Macam mana? Azim. Kalau putus-putus macam mana? Bunyi dia tap. Cikgu nyailah. Kenapa tak pula? Tak ada boleh lah tu lah. Betul lah tu. Betul. Okey, lebih kurang lah tu. Azim ni suka tahu orang bagi stimulusnya lain, jawapannya lain. Tapi nasib baik sama. Tapi hasratnya sama. Seterusnya. So, kita ada Fine. Kita nak tanya Ulfa. Apa maksud dia? Fine tu apa maksud dia? Fine tu maksud dia tamat. Habis dah. Ingatkan fine, bukan fine, kesihat. Ini maksudnya habis lagu dah. Biasanya di akhir lagu itu di fine, maksud tamat. Okey, legato. Aini. Siapa yang tak jawab lagi? Maksudnya lancar atau licin. Kita kena main dengan lancar dan licin. Kena main smooth. Tak boleh putus. Atau putus sangkut-sangkut. Okey, so itu dia. Okey, jadi kita dah dapat jawapan untuk semua.
Nampaknya itu semua untuk jawapan betul. Betul. Kalau macam ni lah SPM, doalah dapat semua bagus dan cemerlang. Amin. Kita doakan A+, cikgu. Mana tahu dah habis SPM nanti, mereka boleh tuliskan lagu untuk Wani ke? Barulah Kak Wani boleh nyanyi lagu ciptaan mereka. Macam tu. Bestnya. Okey, jom cikgu. Kita akan ke soalan terakhir sekejap lagi. Kita akan ke soalan terakhir. Kita dah nak masuk soalan terakhir. Jadi sebelum kita teruskan cikgu, kita bagi mereka berehat dululah untuk refresh kembali fikiran mereka untuk soalan terakhir ni. Susah ke senang cikgu? Senang ke susah? Senang ke susah? Alamak, cikgu tanya saya pula. Tak ada. Tunggu lepas. Buat Wani pening ke petang. Okey, tak apa cikgu. Kita sama-sama bagi mereka rehat dulu dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kiri dan kita masih bersama dengan Cikgu Wan Mazni selaku Guru Pendidikan Muzik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul Kuala Lumpur. Dan di sini Wani nak tanya, semua murid di atas talian 6 orang masih bersemangat ke tidak ni? Maklumlah belajar petang-petang ni Kak Wani faham keadaan anda. Kak Wani pun sebenarnya seorang pelajar juga, tapi sekarang ni tengah cuti Sam. So Wani faham kalau belajar petang-petang ni dia agak macam melemaukan. Tapi anda semua macam mana? Semangat tak? Okey. Semangat. Semangatlah. Tadi Aini dah menyanyi, dah bagi semangat untuk kita semua hari ini. Happy lah semua hari ini cikgu. Okey, jadi tadi kita dah buat banyak soalan sebenarnya dan sekarang ini kita nak ke soalan jenis macam mana pula cikgu? Okey, sebelum kepada soalan seterusnya, ini pun ada kemungkinan soalan seperti ini di mana dia menguji kefahaman tentang murid-murid semua tahu tak tentang tahap dinamik, lembut ke kuat yang paling kuat. So nak pengetahuan, nak menguji pelajar susunan daripada lembut ke kuat. So kat sini dia akan bagi susunan yang bercampur. Jadi pelajar kena atur semula, kena susun semula. Okey? Cuba buat secepat yang mungkin. Agak-agaknya apakah jawapan sekiranya dia soalan berbunyi susun semula tanda dinamik berikut daripada lembut ke kuat. Okey. Boleh mula? Kita tengok siapa yang dapat jawab. Siapa yang betul? Ada jawapan, dah ada tip dekat bawah. Kalau salah juga tak tahu nak cakap apa Wani. Okey, jom kita bacakan jawapan mereka. Fakrul, belakang sikit Fakrul. Mana? Fakrul pilih kita bermula dengan agak blur di situ. Okey, kita tengok apa jawapannya. Okey, Hazim. Kita bermula dengan P, betul. MP. Kemudian MF. Yes. F. Ufah. Okey, nampaknya semua betul. Okey, semua betul. Ufah betul? Ufah betul, Ufah. Okey. Okey, semua betul Okey. Alright, itulah salah satu lagi bentuk soalan, iaitu susun daripada lembut ke kuat ataupun sebaliknya, kuat ke lembut, sesuatu dinamik yang dia bagi. Okey, seterusnya, okey, ini soalan kena tulis. Ini yang dimaksudkan tadi cikgu ada beri penerangan tentang tahu dekat mana nak tulis tempo, tahu di mana nak tulis dinamik, tahu di mana nak tulis tanda isyarat. Jangan pakai tulis saja. Dia bukan sahaja akan ditanya pada soalan ini seperti ini, dia juga akan ditanya pada soalan nombor 4, analisa skor, dan juga akan suruh pelajar applykan dekat ciptaan UO pada soalan nombor 5. Dia kata tuliskan sekurang-kurangnya 2 tanda dinamik. Tak ada pengetahuan tentang tanda dinamik, habislah. Kalau rugi macam tu sahaja markah. So kena ada pengetahuan tentang tulis nama dinamik. Okay, sebelum tu cikgu nak ingatkan, ini selalunya lah ada jangan elakkan, murid semua bagus ya, tapi just nak remind, benda yang sama serupa tapi tak sama. Dia punya bentuk ataupun rupa dia sama, lebih besar pada, tapi kalau dia sama dengan note, itu maksudnya apa? Sama dengan note? Ini dah simbol apa? Kalau sama dengan note macam ni, simbol apa ni? Apa simbolnya? Hazim. Simbol apa ni? Yang atas tu accent, yang bawah tu kalau dipanjang, kalau saiznya lebih besar, lebih panjang, itu maksudnya apa?
Di crescendo kan? Di crescendo. Di crescendo daripada kuat ke lembut. Itu nampak tak? Simbol dia lebih kurang sama. Ya. Itulah elakkan daripada melakukan kesalahan. Kena tahu bezakan antara accent dan juga crescendo ni. Ya, nampak sama tapi bukan dia. Tak sama kan? Okey. Yang seterusnya pun sama juga. Kalau tengok mata, tak cepat-cepat jawab soalan. Ini soalan senang. Kemungkinan boleh tertukar juga. Benda ni sama tapi tak serupa kan? Dari segi maksud dia. Okey, dekat atas ni apa tu istilah dia? Siapa tahu? Kalau cikgu tanya, Ayas ni apa? Okey, ini. Ya, apa tu? Staccato. Oh, staccato. Okey, staccato. Kalau kat bawah? Kalau yang bawah ni? Crochet bertitik. Nampak lebih kurang sama je tapi dia punya maksud dia berbeza. Nama dia berbeza. Okey? Dia punya simbol dia lebih kurang sama. So, elakkan daripada tersalah tersalah jawab. Okey, so inilah cara penulisan dia. Okey, kita tengok pada soalan yang terakhir iaitu penulisan. Ini kena berhati-hati. Penulisan yang cikgu beri pendedahan tadi senang, straightforward. Dia bagi kotak, jawab dekat kotak tertentu. Tapi kalau dekat skor, ini yang kena pengetahuan. Kena tahu dekat mana nak tulis dynamic, tempo dan juga tanda isyarat. Kena tahu, jangan tertukar. Ya. Okey, kita cuba sambil-sambil ni, you all jawab soalan nombor 1 sampai nombor 4. Okey, tak apa. Kita jawab soalan nombor 1 dulu. Sama-sama jawab nombor 1 dulu. Kat mana? Apakah jawapan dia? Tempo yang bermaksud sederhana pada permulaan lagu. Ini soalan baik hati. Kalau soalan tak baik hati, dia kata tempo yang bermaksud sederhana. Dia tak cakap. Itu kena tahu. Kena cari di mana. Kena cari. Ini dia baik. Pada permulaan lagu. Di mula je kita tahu kat mula. Ya. Okey, siapa nak cuba? Okey, siapa nak cuba? 3A1. Yes, Fakrul. Okey, apa jawapan dia? Moderator. Ya ke tu? Betul ke Fakrul punya jawapan tu? Moderator? Okey, kita tengok. Sikit. Betul. Okey. So kat mana nak tulis? Di awal lagu. Dekat atas ke kat bawah? Di atas. Semua tempo mesti berada di atas. Ya? Alright, hati-hati. Okey. Kita pergi pada soalan nombor 2. Wani nak baca? Soalan nombor 2 untuk adik-adik. Soalan nombor 2, dinamik sederhana kuat pada bar 1. Sila jawab. Macam mana dinamik sederhana kuat pada bar 1? Sini kena hati-hati, kena tahu. Kita minta Ulfa dulu. Okey, sebelum tu cikgu nak ingatkan, kemungkinan akan ada soalan anakrusis. Anakrusis ni soalan yang tak bermula pada detik pertama. Dia mula pick up note, orang kata. Bermula pada detik tertentu. Ni ada 4 crochet kan? Sebab dia ada meter dia 4-4. Tetapi yang tengok bar pertama tu, dia ada 1 je crochet. Tak cukup. Itu bukan bar pertama. Kalau pelajar yang tak tahu, tak ada pengetahuan ni, dia pergi jawab kat sini lah. Dia jawab MP jawapan dia soalan nombor 2 dekat sini. Ya. Ni bukan bar pertama. Kalau anakrusis tidak dikira bar pertama. So kat mana mula bar pertama? Dah tulis? Yes. Cuba dekat bar pertama. Dekat mana? Apa nilainya? Ya? Dekat mini bertitik. Okey, mini bertitik. Ya. Kat sinilah bermulanya bar pertama. So jawapan sepatutnya berada. So apa jawapan dia? Sederhana kuat. MF. Okey, MF. Okey, kita tengok. Sorry. So MF. So kalau dynamic, kat mana tempat kita kena tulis? Bolehkah kita tulis dekat atas note? Dekat atas. Biasanya dynamic kita tulis di bawah. Arahan untuk dynamic kita tulis di bawah. Ya. Ya. Kalau semua kat atas pening. Ya, tak tahu nak main bunyi ni macam mana cikgu. Okey, dia ada tempo dekat atas, dynamic kat bawah. Okey, so MF ya. Ya. So kena hati-hati. So soalan nombor 3. Dynamic semakin kuat pada bar 11. Okey, kena hati-hati. Okey, Kira elok-elok. Tunjuk. Apa-apa, angkat tu, tunjuk. Crescendo. Apa dia? Dynamic semakin kuat. Okey, Hazim ada lukis ke Hazim? Okey, Hazim ada lukis. Mana? Tu dia. Okey, very good. Yang lain ada?
Lukis macam Azim. Crescendo. So, itu adalah simbol untuk crescendo. Semakin kuat. Okey, so nak tulis kat mana tu? Azim dah betul. Tapi dekat ni, skor ni. Kat mana? Bar 9, 10, 11. So, kena tulis dekat bar 11. Tahu crescendo. Pergi tulis dekat bar 4, bar 3. Salah. Cikgu, saya ada soalan. Macam mana kalau simbol crescendo itu murid tu kan kena buat besar kan? Jadi macam mana kalau dia buat kecil je, cikgu? Maksudnya tak penuh satu bar tu. Sepatutnya dia kena tulis sepenuhnya. Kena penuh. Sebab dia kalau simbol, kalau kecil dia akan jadi, kalau kat sini kalau lebih besar, tu ni simbol macam ni kan, di crescendo ni, dia boleh besar dan kecil macam ni juga. Kalau kecil dia jadi accent. Kalau dia besar baru nampak crescendo. Sepatutnya dia kena tulis besar. Ataupun kalau hanya tulis cakap bar nombor 2, apa tu kat note nombor 2 je, maknanya crescendo ni akan habis kat sini aja. Sampai situ. Dia kata dia tak cakap kat situ, dia kata bar sebelah. Dia tak cakap pada note mana. Maknanya bar sebelah ni semua sekali kena panjangkan semua sekali. Jadi cikgu, kalau bar 11 itu dah ada simbol crescendo, untuk bar 12 pula adakah dia akan kekal kuat sebegitu? Dia akan kekal kat sini kuat. Kat sini ni perlahan dia kan ni kan. Tapi ni yang maksimum ni akan kekal sampailah dia jumpa benda lain. Sampai simbol lain pula yang datang. Dinamik lain. Begitulah lebih kurang. Baik, nampaknya mereka betul untuk jawapan nombor 3 dan soalan yang terakhir. Nombor 4, apa soalannya tu, cikgu? Tanda isyarat tekanan pada not pertama di bar 13. Okey, tahu macam nak buat? Tanda isyarat tekanan pada not bar pertama. 13. Ni dibagi tahu not pertama. Not pertama. Ini maknanya kat situ saja. Not pertama. Ni berkenaan not. Not. Kalau budak-budak tak tahu, mungkin dia boleh jawab juga simbol macam ni. Simbol macam ni dia tukar. Betul. Okey, jadi siapa dah ada jawapan untuk nombor 4? Nampaknya mereka sedang melukis. Tekun nampaknya. Okey. Mana Hazim? Hazim selalu menjadi yang terpantas untuk siap. Itu dia. Okey, mari kita lihat. Betul ke simbol yang Hazim tulis? Hazim, kenapa simbol Hazim macam tak lurus tu, Hazim? Hazim, kenapa ni? Okey, yang lain. Nak SPM ni. Okey, Ain, cuba belakang sikit, Ain. Yang lain betul. Ain ni betul. Okey, Idlan betul. Ain, mana simbol tu, Ain? Semuanya. Okey, nampak. Betul. Simbol. Okey, Ain, tengok kat sini simbol dia macam mana, Ain, accent. Kalau matematik lebih besar daripada. Simbol lebih besar daripada. Ni, nampak tak simbol ni? Kalau dia terbalik, salah. Dia mesti simbol macam tu. Ain terbalik ke tadi? Ain tulis apa tadi? Kena hati-hati ya. Cuba Ain tengok. Salah kan? Ain ni tunjuk sekali lagi. Tunjuk sekali lagi semua jawapan dia. Sekali lagi. Tunjuk sekali lagi jawapan dia. Okey, Idlan betul, Aini betul, Fakrul betul. Okey, dia orang dah betul kan? Patutlah betul semua. Tak adalah. Okey, so harapnya semua betul. Azim jangan buat salah lagi ya. Jadi kan ni sebagai pengajaran. Jangan buat salah lagi. Baik. So jawapannya ialah okey, kecil. Dia pada not big detik pertama saja. Kalau soalan tanda isyarat tekanan pada not pertama. Kalau dia kata soalan yang sama, bar 13, kita nak bar 13. Okey, katakanlah bar 15, detik ketiga. Dia suruh letak tanda accent pada detik ketiga. Kat mana agaknya kena tulis jawapan accent? Tanda tekanan tu, simbol tekanan. Di mana? Perlu kena faham pemahaman tu, kena berhati-hati, kena tahu. Kat mana detik pertama, kat mana detik kedua, kat mana detik ketiga. Ini soalan baik ni. Dia bagi tu not pertama. Kalau soalan lebih tahap lebih tinggi, dia cakap letak accent pada detik ke bar 15. Lepas tu detik ketiga lagi. Macam mana? Apa jawapan dia? Di mana accent itu kita perlu kena selalu diletakkan? bersedia menghadapi apa saja. Okey. So, apa jawapan dia? Okey, Kak Wani bagi 3 saat. Wani nyanyilah sikit sementara tunggu. Okey, mana? Okey, very good. Okey, betul. Hazim, macam mana simbol accent? Terbalik lagi, Hazim. Macam mana simbol penekanan? Okey, tak apa Hazim. Hazim, memahami, dia nervous tu, betul.
Okey, Haziq saja je tu. Dia budak pandai. Yang lain? Okey, yang lain? Yang lain betul ya jawapan Yang anda. Okey, pada note ke berapa tu ni? dia. Ada 4 note ni. Note ke berapa? Pada note ke berapa? Ketiga. Letak, letak kat atas ke kat bawah? Letak dekat bawah sebab senang sikit nak baca tanda SM tu. Okey, cikgu, nampaknya kita dah siap semua menjawab semua soalan yang disediakan oleh cikgu hari ini. Jadi nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan juga. Mungkin cikgu, ya cikgu, tak rasa cikgu seronok kelas hari ini. Dan mungkin cikgu boleh kongsikan secara rumusan yang ringkas kepada semua yang sedang menonton. Okey. So kesimpulannya dalam tajuk terminologi muzik, mesti semua sekali pelajar-pelajar faham. Dalam terminologi muzik ada 3, iaitu kita ada dynamic, kita ada tempo dan kita juga ada tanda isyarat ataupun kita ada simbol. So kena faham. So, maksudnya simbol untuk arahan persembahan. Ada 3. So ulang sekali lagi. Ini apa dia? Dalam terminologi muzik ni kita kena tahu apa? 3. Dynamic, tempo dan juga arahan persembahan. Itu kena tahu. Bila kita dapat soalan, kita kena tahu dia tu tempo ke, dinamik ke, arah persembahan. Yang kedua, kehendak soalan tu. Cek betul-betul. Jangan seronok soalan senang lah terminologi muzik. Cek, dia nak istilah ke? Dia nak nama ke? Dia nak maksud ke? Dia nak simbol ke? Sebab dia jawapan dia berbeza. Ya, walaupun itu dia berbeza. So kena tahu, kena baca, kena berhati-hati. So okeylah, cikgu ucapkan all the best untuk semua. Semoga semua first batch SSM Music ni dapat A semuanya. Amin. Sama-sama kita doakan. Jadi Kak Wani doakan kepada semua murid, anak murid cikgu hari ini, semoga dapat memperoleh markah yang cemerlang. Jadi Wani nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Wan Mazni binti Wan Abdul Hamid selaku guru pendidikan muzik dari SMK Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Dan terima kasih Wani ucapkan kepada Khairul Daniel Idlan, Aini Razida, Siti Ulfa, Muhammad Hazim, Muhammad Fakrul dan juga Nur Ain Natasha kerana menjadi pelajar yang sangat sporting hari ini. Kak Wani doakan agar anda dapat mencapai cita-cita anda yang rata-ratanya nak menjadi guru muzik. Sama-sama kita doakan mereka dan anda yang menonton juga. Kita jumpa lagi pada episod akan datang dan selepas ini subjeknya adalah bahasa Tamil tajuk Cerpen. Jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini dalam Road to Success SPM 2021 dari saya Wani Kerry. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Rudy M. Hams, ayah kepada Aini Razida. Ingin mengucapkan selamat berjaya kepada semua pelajar-pelajar SPM 2021 yang mengambil mata pelajaran muzik. Good luck! Buat semua anak-anak pelajar SMK Bandar Baru Sentul khasnya dan kepada anak-anak pelajar seluruh Malaysia amnya yang bakal menghadapi dan mengambil peperiksaan SPM, Pak Cik ucapkan selamat berjaya. Semoga Allah sentiasa permudahkan dan dilancarkan setiap urusan kalian dalam usaha kalian menimba ilmu. Semoga dikurniakan Allah ilmu yang bermanfaat serta beroleh kejayaan yang cemerlang.